Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Muka surat 15 kitab Taqribul Ikhwan, kitab Jawi. Baris yang ke-8 dibilangkan daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Adapun dalil kata zatnya zat Allah Ta'ala, bukan muttasil, maka sangat nyata, sangat terang. Kerana jika zatnya zat Allah Ta'ala muttasil, maka tentulah maknanya zat Allah Ta'ala tu jirim dan jisim namanya. Ini kita masih lagi pada perbicaraan berkaitan dengan sifat wahdaniyah, yang mana wajib kita i'tiqad Allah Ta'ala bersifat dengan sifat wahdaniyah, iaitulah esa, satu Allah Ta'ala ni dengan maknanya satu pada zat, satu pada perbuatan, satu pada sifat. Itu makna satu, sebagaimana yang telah kita bicara pada pertemuan-pertemuan kita yang telah lalu. Maka kemudian pengarang kita mendatangkan dalil akli, dalil yang kita fikir dengan akal untuk kita meneguhkan pegangan kita yang Allah Ta'ala telah beritahu kepada kita bahawasanya dia tu satu, sebagaimana ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad, umpamanya, wa ilahukum ilahun wahid, umpamanya. Ini semua ayat-ayat yang mana Allah Ta'ala mengisytiharkan bahawasanya dia tu satu. Sama ada satu pada zat, satu pada sifat, dan juga satu pada perbuatan. Maka dalil akal untuk mengukuhkan
Dalil yang kita fikir dengan akal kita, mana hak menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala satu ni? Nak kukuh yang tu, nak mengukuhkan akidah kita bahawasanya Allah Ta'ala tu satu, sebagaimana hak ayat Quran menceritakan, maka nak mengukuh tu kita fikir dengan akal. Kalau Tuhan ni dua, jadi macam mana langit bumi ni? Kalau Allah Ta'ala ni dua, kalau Tuhan ni dua, maka kita telah belajar. Andai Tuhan itu dua, maka ianya akan menatijahkan lemah, bawa kepada lemah. Tak boleh Tuhan ni berbilang, tak boleh. Tak boleh Tuhan ni bukan satu, tak boleh. Dia mesti satu. Kalau Tuhan tu berbilang, maka keluar natijah mesti akan jadi lemah. Dan ayat Quran pun telah menyatakan, lau kana fihima alihah illallah la fasadata. Seandainya ada Tuhan yang lain selain daripada Allah, ada lagi Tuhan lain selain daripada Allah, ada lagi Tuhan yang lain, dengan bahawa Allah dah Tuhan, ada lagi satu lagi Tuhan lain, maka Allah Ta'ala sendiri yang memberi jawapan, la fasadata, nescaya akan hancur langit bumi ni. Kerana apa? Kerana hak tu nak buat langit, hak tu tak mahu buat langit. Hak ni nak buat begini, hak tu nak buat begitu. Akan keluar natijahnya, langit bumi semua ni susunan tak teratur umpamanya, takbiran tidak teratur. Maka adakah begitu kita duk tengok-tengok sehari? Tidak. Bahkan kalau Tuhan tu dua, keluar natijah lemah. Umpamanya kita nak angkat gazebo. Manakala nak angkat gazebo, tak boleh ni seorang diri. Mari pakak-pakak puak-puak kita, ramai-ramai ni, pakak-pakak tolong-tolong angkat gazebo ni, alihkan ke situ. 1, 2, 3 terangkatlah gazebo tadi. Jadi ramai hak angkat gazebo tu semua lemah kita panggil. Kita hukum dengan kata lemah hak ramai-ramai hak pakak-pakak tolong angkat tadi tu. Kerana apa lemah? Kerana kalau dia tu gagah, dia boleh angkat seorang diri dia. Tapi kerana lemah ni lah pakak-pakak tolong, tu hak makhluk. Maka kalau Allah Ta'ala ni Tuhan ni ada dua, bukan satu, dia tu berbilang, keluar natijahnya lemah. Manakah jalan jadi lemah? Telah kita bicara pada pertemuan kita yang lalu. Kalau buat ni akan jadi begini. Kalau buat benda ni akan jadi begini. Kalau dia tu berselisih akan jadi begini. Tu telah kita bicara pada pertemuan kita episod yang lalu. Maka kesinambungan daripada situ sedikit lagi, dengan bahawa kata pengarang rahimahullahu ta'ala, adapun dalil kata zatnya zat Allah bukan mutasih, bukan kam mutasih, dengan bahawa macam mana? Dengan bahawa maknanya hak telah kita belajar hari tu, esa Allah Ta'ala ni, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Maka esa pada zat ada dua makna, esa pada sifat ada dua makna, esa pada perbuatan ada dua makna. Maka esa pada zat dengan maknanya zat Allah Ta'ala satu, dia bukan dua, dia bukan tiga, bukan berbilang-bilang. Allah Ta'ala ni hanya satu saja. Satu makna. Makna yang kedua,
esa pada zat dengan bahawa zat Allah Ta'ala ni satu. Satu dengan makna zat Allah tak bersusun. Zat Allah Ta'ala bukan jenis bersusun-susun dengan beberapa juzuk. Tidak. Hak menjadikan satu. Tidak. Sebagaimana kita nama satu. Tapi nama kita satu ni dengan bahawa ada banyak juzuk-juzuk. Walau panggil kita satu, tapi kita bersusun daripada banyak juzuk. Juzuk dagingnya, juzuk tunya, juzuk ninya di kita. Di botol air, walau panggil satu botol, tapi berjuzuk. Ni berjuzuk dia. Tersusun-susun, jadi satu. Seekor lembu, walaupun seekor, walaupun satu, tapi berjuzuk. Satu surah, walaupun nama satu surah, tapi berjuzuk. Allah Ta'ala bukan jenis satu dia dengan bahawa Allah Ta'ala bersusun daripada juzuk-juzuk zat dia. Tidak. Kerana kalau berjuzuk, boleh belah. Bila boleh belah, tak nama satu dah lah. Satu telefon bila kita belah, katak, pecah dia, relai habis, jadi banyak dah. Tak panggil satu dah. Banyak. Botol air ni, guting, ambil pisau, kerak, belah. Tak panggil satu dah, jadi dua dah. Tadi jadi satu sebab dia bersusun. Sekarang bila belah jadi dua, boleh tiga, boleh empat. Itu panggil berjuzuk-juzuk sebabnya. Allah Ta'ala satu sungguh. Satu hakiki. Dengan bahawa zat Allah tidak bersusun daripada juzuk-juzuk. Itu wajib i'tiqad. Lantaran daripada itulah, kalau Allah Ta'ala jenis dia bersusun-susun, ada pun dalil kata zatnya bukan mutasir. Mutasir itu maksudnya zat Allah bersusun-susun. Itu beberapa bilangan yang berhubung pada zat tu maksudkan mutasir. Dengan bahawa bersusun-susun. Kalaulah zat Allah Ta'ala ni bukan mutasir, zat Allah Ta'ala ni dia tu bersusun-susun, maka sangat nyata. Sangat teranglah kalau macam tu, salah teranglah. Kerana apa? Kerana jika zatnya zat Allah Ta'ala ni muttasi, maka tentulah zat Allah Ta'ala tu, kalau zat Allah Ta'ala ni bersusun-susun muttasi, maka tentulah dinamakan zat Allah Ta'ala tadi jirim dan jisim namanya. Nama jirim lagi jisim lah zat Allah sebagaimana kita lah. Botol air ni panggil jirim jisim. Meja satu ni panggil jirim jisim. Telefon panggil jirim jisim. Semua ni panggil jirim jisim. Diri kita panggil jirim jisim sebab apa? Kerana bersusun daripada juzuk-juzuk. Tiap-tiap jenis yang bersusun daripada juzuk-juzuk boleh dibelah, boleh dikerak, namanya jirim ataupun namanya jisim. Maka kalau zat Allah Ta'ala ni dia bersusun-susun, berjuzuk-juzuk, namanya zat Allah Ta'ala tu ialah berjirim, ialah berjisim. Kalau berjirim berjisim, maka tentu nak kepada tempat hingga akhir. Maka jadilah natijahnya, zat Allah Ta'ala nak pada tempat. Bila nak pada tempat, kenalah hak kata demo tu. Tuhan duduk atas arah, Tuhan hak ada di langit dan lain-lain daripadanya, Tuhan tu bertempat. Maka kita ahli sunnah wal jamaah tidak begitu. Tuhan tidak berjirim, Allah
tidak berjisim. Bila Allah tidak berjirim, tidak berjisim, sebagaimana hak telah kita belajar dah di mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih, maka Allah Ta'ala bukan bertempat. Allah ada, tapi dia tidak bertempat. Kerana tempat-tempat ni mustahak ataupun tertentu bagi sesuatu yang berjirim ataupun sesuatu yang berjisim. Bila nama benda tu jisim ataupun jirim, dia akan bertempat. Tidak ada satu benda yang berjirim, berjisim. Umpama botol berjirim, berjisim, tapi tak mengambil tempat. Tak ada tempat bagi dia. Mustahil. Mesti ada tempat dia. Duduk mana-mana pun, mesti ada tempat dia. Kalau kita kata Allah bertempat, bermakna Allah berjirim. Maka Allah tidak berjirim, tidak berjisim. Allah itu bersifat dengan wahdaniyah. Dan Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Habis. Wallahu a'lam, dia kata. Habis. Baik. Maka telah selesailah 6 sifat yang bangsa sungguh dan sengoti jua. Yakni bukan hak bangsa ada 6 sifat yang telah kita bicara. Selesai dah lah, dia kata. 6 sifat hak telah kita selesai ni. Wujud, qidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah yang terakhir malam ni. Berapa? 6. Jadi kata pengarang di sini, 6 sifat ni selesai dah. Yang mana 6 sifat ni bangsa sungguh dan bangsa sengoti jua. Sifat ni hak 6 kita belajar ni dia panggil sifat bangsa sungguh. Sifat bangsa sengoti. Sifat yang hanya kita reti. Bukanlah hakikat sifat tu ada tidak. Bukan. Dia tak sama dengan sifat kudrat, sifat iradat, sifat ilmu, hayat sama bahasa kalam. 7 sifat ni nama dia sifat yang bangsa ada. Nama dia sifat yang bangsa ada dalam istilah ilmu, nama dia sifat ma'ani. Nama dia. Kenal nama dulu. Jadi sifat ni tuan-tuan dia ada 2. Satu nama dia sifat bangsa sungguh. Sifat bangsa sungguh ni maksudnya diri sifat tu hanya reti. Hanya kita faham. Benda tu tak ada. Hakikat diri sifat tu tidak ada. Hanya reti saja. Itu satu. Yang kedua, sifat tu pesing ada. Diri sifat tu ada. Benda tu ada, diri sifat tu pun ada. Dia panggil sifat bangsa ada. Kita contoh hak makhluk dulu. Mana sifat hak sungguh, mana sifat hak ada. Buah tembikai. Buah tembikai itu dia panggil jirim. Buah tembikai. Ataupun botol air ni ada depan kita ni. Ataupun remote, mudah. Ni remote panggil jirim, lagi jisim. Ni remote ni panggil jirim, lagi jisim, dengan bahawa zat. Zat hak makhluk, jirim lagi jisim. Jadi manakah sifat di dia? Putih sifat, berpetok sifat. Putih sifat, berpetok sifat. Manakah sifat? Ada 2 di dia. Yang pertama putih, yang kedua berpetok. Ada 2 sifat di dia. Remak bersifat dengan berpetok, ataupun remak bersifat dengan panjang. Begitu. Dan satu lagi, remak bersifat dengan putih. Ada 2 sifat di dia. Kemudian, manakah sifat bangsa ada, manakah sifat bangsa sungguh?
hak bangsa ada ialah putih. Putih ni panggil sifat bangsa ada. Kerana apa putih ni panggil sifat bangsa ada? Kerana putih ialah dapat dikesan dengan panca indera mata kita. Maka dikatakan putih itu adalah sifat yang bangsa ada. Bahkan boleh ditunjuk, tu putih. Ni putih. Kalau hitam, hitamlah. Itu dia panggil sifat bangsa ada. Ini kaedah. Yang kedua, ada satu sifat namanya sungguh saja, hanya reti saja di kita. Mana hak retinya? Iaitulah panjang yang ada pada remote. Panjang hak ada pada remote ni kita tahulah dia tu sifat panjang tu. Tapi panjang ni hanya kita reti saja. Mana panjang? Ni panjang, inilah panjang. Tu kita reti saja tu panjang. Hak kita duk tunjuk tu kena kepada remote. Remote tu manakah panjang? Panjang tu hanya kita faham dengan bahawa benda ni panjang. Hanya faham sahaja. Itu dikatakan sifat bangsa sungguh. Reti sahaja. Itu sifat bangsa ada kena kepada putih. Sifat bangsa sungguh kena kepada panjang. Apa lagi nak contoh? Kita contoh lagi lada. Lada tu zat. Jirim. Dia bersifat dengan merah. Satu. Dia bersifat dengan pendek. Satu. Dia bersifat dengan pedah. Merah sifat bangsa ada. Pedah sifat bangsa ada. Kerana pedah dapat dirasai di lidah kita. Oh, pedah sifat bangsa ada. Pendek sifat bangsa sungguh. Mana pendek? Tu kita kata pendek, tu lada. Hanya kita reti sahaja bahawasanya lada ni bila sebegini rupa saiznya nama pendek. Manakah pendek? Hakikat keluarkan hakikat pendek itu. Oi, tak boleh, tak boleh. Hanya reti sahaja. Itu sifat bahasa sungguh. Sesuatu yang tak boleh nak dikeluarkan. Hanya reti sahaja benda tu pendek di lada. Benda tu panjang di lada contohnya. Benda tu bulat di buah timun. Benda tu bulat di buah tembikai umpamanya. Hanya reti nak keluarkan bulat, nak keluarkan panjang, nak keluarkan berpetok tak boleh. Itu dia panggil hanya reti. Itu sifat nama tu. Tu panggil sifat. Baik, lalu tu sifat wujud, sifat kidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. 6 ini namanya sifat bangsa reti sahaja. Sifat bangsa sungguh sahaja. Hanya reti sahaja Allah tu ada. Hanya kita reti Allah Ta'ala tu dia tu sedia kala lagi. Hanya reti sahaja Allah Ta'ala ni dia ni kekal dengan bahawa dia bersifat dengan baqa. Kita reti sahaja Allah Ta'ala ni satu. Kita reti sahaja Allah Ta'ala ni tak berhajat kepada makhluk, namanya qiyamuhu binafsih. Kita reti sahaja bahawasanya Allah Ta'ala ni dia tak sama dengan makhluk, namanya sifat mukhalafah. Semua 6 sifat ni namanya sifat bangsa sungguh. Hak telah kita selesai dah pembelajaran kita. Wajib ke tahu? Tak wajib tahu perbahasan tersebut. Ini sifat bangsa sungguh ni begini-begini. Tak wajib tahu. Tapi tahu itu adalah percambahan dari sudut ilmu kita. Dia jadi mantap. Begitulah. Untuk ilmu kita.
Dia satu lagi ada sifat yang bangsa ada, hak lagi akan datang kita belajar kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, bahasa, kalam. Ini sifat bangsa ada. Zat Allah ada, sifat kudrat ni pun ada. Ada di mana? Ada di Allah. Sifat iradah ni ada. Ada di mana? Ada di Allah. Allah tu ada, sifat kudrat ni pun ada. Allah ni ada, sifat iradah ni pun ada. Allah ni ada, sifat kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, bahasa, kalam ni pun ada. Itu dia panggil sifat ma'ani. Lagi akan datang kita belajar. Ni hak 6 dulu. Hak 6 ni dia panggil sifat bangsa sungguh. Bangsa reti sahaja. Dan yang pertama, yakni sifat yang pertama daripada 6 ni, yakni wujud itu, sifat wujud tu dinama akan sifat wujud pada istilah ilmu usuluddin, nama dia digelar dengan sifat nafsiyah. Ada nama dia. Ini ulama susun dah. Tak perlu carilah dalam hadis Nabi SAW dalam Quran, tak temu. Ni wujud sifat nafsiyah. Dalil mari daripada mana? Tak ada dalil hak ni. Hak ni hak ulama susun. Sebagaimana ilmu tajwid ada nama-nama dia supaya kita mudah faham. Kalau hak ni bertemu hak ni, nama apa hukumnya? Mak sekian. Ada nama-nama dia. Ulama buat tanwin neng mati bertemu dengan huruf ni, nama apa? Izhar halki ke ikhfa halki, apa tu? Hak dalam tajwid tu. Ada nama dia. Idgham bila gunnah, ma'a gunnah, dan lain-lain daripadanya iqla. Hal ni bertemu huruf ni nama iqla. Ada nama dia lah, pendek katanya. Jadi begitu. Adakah ada dalam hadis Nabi benda-benda begitu? Tidak ada susunan ulama. Demikian jugalah sifat wujud, nama dia sifat nafsiyah. Ulama hak buat. Sifat wujud ni nama dia apa? Sifat nafsiyah. Sebab apa nama dia sifat nafsiyah? Yakni sifat nafsiyah ni yang bangsa diri, yakni yang bangsa nak menceritakan diri sesuatu, bukan ia sifat wujud ni satu perkara ataupun satu sifat yang lebih, yang asing-asing di atas dirinya diri Allah Ta'ala, yang asing-asing di atas zatnya zat Allah Ta'ala, bukan sesuatu yang asing-asing. Sifat wujud. Jadi sifat wujud nama dia sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ni apa dia? Satu sifat yang bangsa nak menceritakan diri. Satu sifat yang nak menceritakan diri sesuatu tu ada. Dia panggil sifat nafsiyah. Botol ni ada. Botol bersifat dengan ada. Botol ada. Diri sifat ada mana? Tidak ada. Tak boleh. Hanya kita faham botol ni ada. Jadi ada tu hanya nak menceritakan kepada kita hakikat diri botol tu sendiri. Itulah dia ada. Macam tu. Makcik Abira. Jadi sifat ada hanya tuju pada dia ni. Nak menceritakan diri dia tu ada. Ayah ada, ayah ada. Ada dalam rumah nu ayah. Ada ayah kita tu. Sifat ada tu. Nak tuju kepada diri ayah kita tu, dia tu ada. Dinamakan sifat ni sifat nafsiyah. Itu saja. Nak menceritakan kategori sifat wujud ni, nama dia sifat nafsiyah. Sebab apa? Kerana ianya sifat tersebut tuju kepada nak menceritakan sesuatu diri tu ada. Tuju pada sesuatu diri tu nak cerita dia tu ada. Namanya ketika itu namanya sifat nafsiyah. Bukanlah ia satu sifat yang asing-asing, tidak. Ada asing-asing tak. Bukanlah
Botol ni satu. Ada sifat ada tu ada asing-asing. Tak. Bukan. Dia ada ni hanya kita reti nak menceritakan benda tu ada. Nama dia sifat nafsiyah. Dan ada ia. Dan ada ia. Itu kita ni kena tengok molek ni. Kena tanda sikit. Dia begini. Sifat nafsiyah ni yakni sifat yang bangsa diri, bukan ia. Ambil hak tadi. Yakni sifat nafsiyah ni yang bangsa nak menceritakan kepada diri, bukan ia sifat wujud ni. Ada ia padanya, pada Allah Ta'ala, seperti sifat kudrat, iradat hingga akhir. Bukan sifat wujud ni, sifat yang bangsa ada pada zat Allah Ta'ala. Maknanya zat Allah ada, sifat ada ni pun memang ada. Ada di Allah, bukan. Sebagaimana sifat kudrat, iradat lagi akan datang. Kalau sifat kudrat, iradat, ilmu hayat lagi akan datang, zat Allah ada. Sifat kudrat tu ada. Ada di mana? Ada di Allah. Sifat iradat tu ada. Ada di mana sifat ni? Di Allah. Nak menceritakan sifat kudrat tu ada. Nak menceritakan sifat iradat tu ada. Sifat ilmu tu ada. Bila ada, ulama buat kaedah sah dilihat di akhirat. Boleh dilihat di akhirat kerana benda ada. Sifat kudrat tu boleh tengok. Sifat iradat tu boleh dilihat. Sah dilihat kerana benda yang ada, sifat yang ada. Ada sifat wujud, dia bukan bangsa ada. Dia bukan seperti sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat sama bahasa kalam. Adapun kudrat, iradat, ilmu, hayat sama bahasa kalam, sifat yang ada namanya sifat ma'ani. Maka tidak, kata dia, bukan begitu. Hanya terkena, yakni sifat wujud ni hanyalah terkena kepada nama istilah dia pula amrun i'tibari. Hanya dipanggil dengan amrun i'tibari. Amrun i'tibari ni ialah sesuatu benda yang hanya kita reti saja. Itu panggil amrun i'tibari tu. Ni istilah ni. Amrun i'tibari ni maksudnya benda yang hanya kita reti sahaja. Bukan benda tu ada. Nama dia amrun i'tibari. Atau hal. Malam ni payah sikit ni. Atau hal. Jadi maksudnya sifat wujud ni hanya terkena kepada hal. Begitu. Dia ada dua pandangan. Sifat wujud ni ialah amrun i'tibari ke ataupun sifat hal. Amrun i'tibari hanya kita faham saja. Ini pandangan yang kuat. Pandangan yang satu lagi, pandangan yang sifat wujud ni ialah sifat hal. Apa sifat hal? Yakni satu kelakuan, satu sifat yang antara ada dan tiada. Sifat hal ni ialah satu sifat yang duduk tengah-tengah. Nak kata ada, tak boleh. Nak kata tiada sifat ni, tak boleh juga. Benda yang tak boleh nak kata ada, tak boleh nak kata tiada, dia panggil sifat hal ketika tu. Nama dia sifat hal. Sifat wujud ialah sifat hal. Itu istilah dia. Ni payah kita nak reti. Yang mana ini adalah qaul yang pendapatan ulama dalam perbahasan tentang sifat ni, ianya adalah pandangan yang lemah. Atas khilaf yang maklum, yang diketahui oleh orang yang belajar, dan yang masyhur itu, atas pandangan yang masyhur itu. Dan masyhur itu iaitu perbahasan yang masyhur itu. Habis kat situ.
Padan dulu. Dan yang 5 kemudian daripada sifat wujud dinamakan pula sifat salbiyah. Sifat wujud namanya sifat nafsiyah. Yang lagi akan pula kita akan belajar ni. Baki dia kidam bakok mukhalafah qiyamuhu binafsih wahdaniyah. 5 lagi. Nama dia sifat salbiyah. Wallahu alam. Kita sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Baik, kita Munyatul Musalli. Pada halaman untuk kitab Jawi, halaman muka surat 20. Baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris yang ke-7 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Maka tiap-tiap orang yang lalai akan sembahyang berjemaah itu. Ini kesinambungan kita pada perbicaraan berkaitan dengan solat jamaah. Yang mana solat jamaah ini perlu kita titik beratkan. Kerana apa kita perlu titik beratkan solat jamaah? Yang pertama, kerana solat jamaah ini pahalanya besar, 27 darajah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa kita kena menitik beratkan solat jamaah? Kerana hukumnya fardu kifayah atas pandangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kerana apa kita perlu menitik beratkan soal solat berjamaah dengan bahawa kita kena solat berjamaah? Kerana nak memelihara mazhab yang lain. Yang mana mazhab ada yang menyatakan jiran bagi masjid, kalaulah dia solat sendiri-sendiri, solatnya tidak sah. Sehingga begitu nah. Demikianlah telah diceritakan kerana apa kita perlu menjaga ataupun kita perlu solat berjamaah. Lalu tu rentetan daripada itu, maka tiap-tiap orang yang lalai akan solat berjamaah. Tiap-tiap orang hak tinggal solat jemaah, tak buat berjamaah, tak solat berjamaah, maka orang ni sungguhnya sangatlah besar ia orang tersebut lupa akan maslahat agamanya. Sungguhnya orang ini dia telah melupakan kepentingan dalam agama. Orang yang tidak solat berjemaah, sedangkan agama telah memberi kelebihan-kelebihan yang amat besar, tawaran-tawaran yang amat besar terhadap seseorang yang berjemaah. Tiba-tiba kita lalai daripadanya, kita tinggal, kita tak buat, maka sangat besar rugi dia terhadap agama kita sendiri. Rugi dia, rugi orang yang tinggal solat berjemaah. Dan sungguhnya orang ni sedikit gemar ia orang yang tak solat berjemaah ni. Dia tu sedikit gemar daripada menyungguhkan pekerjaan akhirat. Dia ni jenis orang hak tak bersungguh dengan urusan-urusan akhirat. Orang tak ambil peduli mana dengan urusan akhirat, orang yang tak solat berjemaah. Ini kata pengarang Syekh Daud rahimahullahu ta'ala. Lalu tu kata dia, maka tiadakah diketahui? Dia soal kita, mu tak tahukah? Dengan maknanya, ya, saya tahu. Begitu. Itu jawapan dia. Maka tiadakah diketahui? Yakni mu tak tahukah, kata pengarang kita Syekh Daud, mu ni tak tahu kah? Dengan maknanya, ya, aku tahu. Orang yang menuntut akan dunia,
menanggung ia orang yang menuntut akan dunia ni akan penat dan payah ia orang. Mu tak tahu kah? Mu tak tengok kah? Orang hak cari dunia, dia penat, payah cari pekerjaan dunia tadi nak dapatkan habuan dunia tu. Sehingga kan kerjakan yang berat, buat kerja berat-berat, berjaga malam pun tidur sikit-sikit saja, penat badan kita, dan berpanas ia seorang sehari-hari untuk dapatkan habuan dunia ni. Penat, letih, berat pekerjaannya. Manakala hasillah baginya, bagi seseorang yang mencari dunia tadi, dengan penat, dengan payah mengejar dunia, hasillah baginya maksudnya hak dia inginkan daripada pekerjaan dunia tadi, iaitulah suku sejempul. Suku sejempul ni maknanya dapatlah gaji. Itu suku sejempul. Dapatlah gaji, dapatlah hasil. Hasil tu pula suku saja sejempul. Maknanya sikit je kita dapat. Bolehlah gaji kita pada hari tersebut, daripada labarnya, daripada mencarinya berkaitan dengan urusan dunia tadi. Bolehlah gaji dia pada hari tersebut. Bila dapat hasil daripada gaji tadi akibat berpenat lelah mencari dunia, nescaya lupa ia seseorang tersebut daripada menanggungkan akan yang payah-payah pada sebelum ni. Akibat dapat ada hasil dia, hak letih hari tu tak letih mana. Hari tu letih duk cari duit, nak cari harta. Waktu kita duk buat tu, kerana hati kita duk nak kepada wang. Buatlah kita, bersungguhlah kita penat. Tapi bila dapat hasil, hak tu kita lupa dah. Kita nak buat pula. Kerana kita dah dapat hasil, maka lupa dah dia hak kita tanggung payah-payah pada hari tersebut, hak sebelum daripada ni. Dan dimudahkan segala yang payah-payah. Hak payah pada asal dia kata mudah je, kita kena buat juga, kalau tidak tak boleh duit ni. Dan membilang barang yang tercapai, membilang perkara-perkara hak dia dapat daripada laba dunia yang fani ini, dunia hak binasa ni, akan tawanannya tu, akan tawanannya, yakni akan pendapatannya yang amat besar. Dia kira dapat hasil yang besar pada hari ni akibat daripada penat lelah dia tadi tu. Dia dapat hari ni wang ataupun pendapatan yang sangat besar, sehingga dia lupa dah hak dia berpenat lelah pada sebelum ni. Maka demikian kata pengarang kita. Dan barang siapa, ni dia nak menyedarkan kita, dan barang siapa tiada mengira-ngirakan, tidak mengambil penting akan pekerjaan ini, pekerjaan solat berjemaah ni, tak kira penting bagi diri dia, bahawa adalah ia seorang tersebut yang tidak mengambil kira akan solat berjemaah ini penting bagi diri dia, bahawa adalah ia pada Allah Ta'ala, di sisi Allah dibilangkan orang ini daripada orang yang munafik, setengah daripada orang munafik. Orang munafik ni kafir, maka kita tak boleh nak faham zahir ayat ni. Makna di sini, orang yang tidak ambil peduli tentang solat berjamaah, sedangkan benda tu mudah, bukan seperti pekerjaan dunia, letih, kena berpanah, kena berjaga malam umpamanya, kena fikir itu, kena fikir ini, letih. Start kereta habis duit, bisanya. Tapi apabila kita dapat duit tadi, gaji, hak kita letih-letih sebelum ni kira-kira begitu je. Kita lupa nak buat pula, kerana kita tahu hasilnya. Maka demikian, siapa yang
tidak mengambil berat terhadap solat berjemaah, sedangkan hasilnya besar di akhirat, orang ni walaupun namanya cakap di mulut, aku cinta pada akhirat, aku nak berjaya akhirat, tapi hak ni dia mengabaikan. Ini setengah daripada perangai orang munafik. Yakni seperti perangai orang munafik. Dia bukan munafik, seperti perangai orang munafik. Mulut je cakap nak berjaya akhirat, nak kupu amal ibadat di atas dunia ni untuk dapat hasil yang besar di akhirat, tapi tak buat, tak ambil peduli salat jemaah, sedangkan besar pahala ganjaran tawaran daripada Allah. Perangai orang ni seperti orang munafik. Seperti orang munafik, bukan munafik, tapi seperti orang munafik. Kerana munafik tu kafir. Ini seperti orang munafik. Mulut cakap lain, hati duk cerita nak dapat ganjaran yang besar di akhirat, tapi di sini tak buat amal. Di sini tak mengerjakan solat berjemaah, hak pahalanya besar di akhirat. Seperti orang munafik orang ini. Itu nasihat pengarang kita rahimahullahu ta'ala. Bahkan melainkan nyata ada padanya daripada uzur. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.